Semenjak 2019 lagi, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu KPKT telah menjenamakan semula syarikat pemberi pinjam wang PPW berlesen di bawah kementerian sebagai Kredit Komuniti. Pada tahun 2020 pula, KPKT juga melancarkan garis panduan pemberian pinjaman wang dalam talian khas untuk pemberi pinjaman wang beroperasi secara online. Semua usaha ini untuk membantu individu yang perlukan pinjaman tapi mungkin tak lepas dengan bank agar tidak terjerat dengan ahlong. Namun, masih ada mangsa pinjaman ahlong sebab ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang salah gunakan lesen pinjaman wang tersebut. Jadi, video kali ini untuk bantu anda bezakan antara pinjaman wang berlesen sah versus ahlong dan juga ciri-ciri penipuan pinjaman yang anda kena awasi. Kriteria yang pertama, kawalan selia. Untuk ahlong ni, memang tak ada orang yang mengawal selia mereka selain daripada diri mereka sendiri. Untuk kredit komuniti pula, mereka dikawal selia oleh KPKT. Poin yang kedua pula ialah lesen. Untuk ahlong, memang tidak ada lesen langsung. Manakala untuk kredit komuniti pula, pemberi pinjam wang perlu renew lesen setiap 2 tahun. Kriteria yang ketiga, kelayakan. Ahlong ni memberi pinjaman kepada semua individu di Malaysia. Manakala untuk kredit komuniti, mereka akan memberi pinjaman kepada individu yang bekerja atau mempunyai pendapatan sahaja. Yang keempat, kadar faedah. Ahlong selalunya akan menetapkan 30% kadar faedah setiap bulan. Tapi untuk kredit komuniti, mereka akan menetapkan maksimum 12% setahun untuk pinjaman bercagar dan 18% setahun untuk pinjaman tidak bercagar. Kriteria yang kelima pula ialah kontrak pinjaman. Kebanyakan proses pinjaman ahlong ni hanya menggunakan perjanjian mulut ataupun verbal. Ini kerana mereka tidak akan dapat menukarkan apa-apa syarat pinjaman kalau pinjaman itu dilakukan melalui hitam putih ataupun secara dokumen. Manakala untuk kredit komuniti, mereka wajib menggunakan borang pinjaman yang ditetapkan oleh kementerian, iaitu jadual J untuk pinjaman tanpa cagaran ataupun jadual K untuk pinjaman dengan cagaran dan disahkan oleh pihak yang ketiga seperti peguam, pegawai undang-undang ataupun Suruhanjaya Sumpah. Kriteria yang seterusnya iaitu pengiklanan. Iklan ahlong ni selalunya melalui risalah ataupun iklan yang ditampal di tiang-tiang, dinding dan sebagainya dan hanya memberi nombor telefon untuk dihubungi. Di bawah Seksyen 11 Akta Pemberi Pinjam Wang, kredit komuniti perlu memohon permit untuk pengiklanan dan bukan hanya kertas fotostat seperti yang dilakukan oleh ahlong. Kriteria yang ketujuh ialah kriteria kelayakan kredit. Ahlong ni mereka akan terima semua peminjam walaupun peminjam ni mempunyai rekod negatif ataupun kena blacklist. Kredit komuniti pula ada yang terima rekod sitos negatif, komitmen luaran yang tinggi, akaun perhatian khusus ataupun Special Attention Account SAA di SECRIS atau yang berdaftar dengan AKPK. Terusnya, kriteria bayaran pinjaman. Pinjaman ahlong ni ada bayaran tersembunyi yang mereka tentukan sendiri. Manakala kredit komuniti memang ada caj guaman, caj pemprosesan dan duty stamp 0.5% daripada pinjaman. Kriteria yang ke-9 ialah rekod transaksi tahunan. Ahlong ni memang tidak ada apa pelaporan yang dibuat kepada KPKT. Tapi kredit komuniti, mereka perlu menghantar rekod transaksi tahunan kepada KPKT. Kriteria yang ke-10 ialah cara memohon, di mana ahlong ni mereka akan memegang dokumen peribadi seperti IC, pasport, kad ATM bank dan macam-macam sebagai deposit keselamatan. Kredit komuniti memang tidak akan pegang sebarang dokumen atau kad ATM bank peminjam. Satu lagi kriteria yang kita boleh bandingkan ialah cara mengutip hutang. Ahlong ni mereka suka guna kekerasan apabila nak menuntut hutang. Antara contoh taktik peras ugut adalah seperti melempar cap merah ataupun mengugut dan mengganggu ahli keluarga. Untuk kredit komuniti, jika peminjam gagal bayar hutang dalam tempoh 28 hari selepas tempoh genap tarikh bayaran ansuran, mereka akan hantar peringatan, mengupah pemungut hutang, mengeluarkan surat permintaan ataupun mengeluarkan secara hitam kepada sitos. Kriteria yang terakhir sekali ialah bayaran untuk kelewatan. Kalau lewat bayar, ahlong ni mereka akan menetapkan bayaran sesuka hati yang hanya membebankan peminjam. Tetapi bayaran kelewatan untuk kredit komuniti tidak akan lebih daripada 8% setahun. Biasanya charge antara 3 hingga 5% saja untuk pembayaran yang lewat. Lain pula dengan penipuan pinjaman. Yang ini pun anda kena hati-hati juga. Terutama untuk pemberi pinjaman yang ada ciri-ciri ni. Yang pertama, anda perlu bayar duit deposit sebelum anda peroleh duit pinjaman. Pemberi pinjaman peribadi yang telus dan sah tidak akan meminta peminjam membayar apa-apa wang pendahuluan. Ini adalah satu kesalahan di bawah Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951. Kalau didapati bersalah, boleh dikenakan tindakan di
di bawah Mahkamah Sivil. Yang kedua, pakej pinjaman yang tak masuk akal. Pakej pinjaman seperti kadar faedah ataupun interest yang terlalu rendah sampai tak logik. Contohnya, jika kadar faedah 0% atau jaminan wang tunai dan kelulusan terjamin 100%. Lebih baik untuk terus delete je dan blok pihak tersebut. Yang ketiga, dipaksa dan diugut untuk bertindak segera. Jangan sekali-sekali rushing untuk membuat apa-apa keputusan pinjaman. Teruskan jika anda 100% yakin dan percaya dengan siapa yang anda sedang berurusan. Jika anda masih ragu-ragu, anda boleh buat semakan pinjaman di platform Direct Lending. Sebagai pakar pinjaman anda, kami hanya bekerjasama dengan pemberi pinjaman berlesen yang sah mematuhi Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Sehingga kini, kami sudah terima lebih 2,000 review 5 bintang daripada pelanggan kami di Google dan Facebook. Anda boleh mohon pinjaman percuma, tiada bayaran pendahuluan dan kad ATM tidak akan ditahan. Itu sahaja daripada kami kali ini. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending, pakar pinjaman anda untuk info pinjaman dan tips kewangan yang santai.